jadi joki gua, simpan lu punya takut mati, Hanat. Assalamualaikum. Jadinya inilah hari yang aku berjanji dengan orang dari sehari ke sehari, sehari ke 2 hari, dari 2 hari 3 hari. Okey, jadinya aku nak kenalkan diri aku lah. Nama aku Norizam bin Hasim. Okey, itu nama betul aku lah. Jadinya kenapa nama aku ni Shinji Nagato? Okey, aku dapat nama Shinji Nagato tu, Shinji tu kan, kalau korang nak tahu, mestilah korang nak tahu kan. Sebab banyak lah budak tanya aku, dia cakap, bang, kenapa mana dapat nama Shinji Nagato? Mana dapat nama Shinji Nagato? Okey, jadinya hari ni aku cerita. Shinji tu aku dapat daripada pemain Jepun. Sebab dulu ada seorang pemain Jepun, dia main dengan MU, nama dia Shinji Kagawa. Tapi aku ambil nama depan dia, ambil Shinji. Lepas tu aku dapat Nagato tu pula. Aku minat anime, aku minat Naruto. Jadinya aku ambil karakter Nagato tu, Pain, Akatsuki tu kan. Sebab apa tahu? Sebab aku rasa macam kisah hidup dia tu macam epic tau. Yalah, sebab dia daripada kecil, dia mak bapak dia kena bunuh. Lepas tu dia hidup seorang-seorang. Dia macam ujung-ujungnya senang cerita macam-macam ada lalui kan. Ujung-ujung dia jadi baik, lepas tu dia mati. Sebab tu lah, itulah jadinya sebab kenapa nama aku Shinji Nagato. Umur aku sebenarnya nak cakap pasal umur umur aku sebenarnya dah 33. Aku lahir tahun 1988. Jadi akhir tahun 1988 tu senang cerita bila aku dalam masa sekolah menengah ni, orang cakap dalam scene underground lah. Underground. Sebab masa sekolah dulu aku skinhead singgah segar. Kelakar kalau nak cerita zaman sekolah, zaman apa benda semua kelakar. Sebab masa zaman sekolah aku skinhead. Okay, skinhead, tapi skinhead aku pelik. Skinhead, kepala botak. Aku skinhead, rambut sikit tepi. Aduh, kelakar lah. Jadinya umur aku sebenarnya 33 tahun. Tahun ni lah. Sebab aku lahir tahun 1988. Kalau nak cerita pasal pengalaman kerja, pengalaman kerja ni agak susah sikit lah nak cerita. Sebab apa tahu? Sebab memang bapak aku ni daripada aku kecil, dia dah pemain motor. Cuma masa aku sekolah menengah tu, aku sekolah tingkatan 3 tak silap aku, bapak aku ni dia jadi pemain juga, tapi dekat luar. Maksudnya dia keluar daripada kampung lah. Dia tinggalkan aku dengan mak aku, dengan abang aku, dengan kakak aku kan. Jadinya bila aku tingkatan 5 ni, dia balik semula. Lepas tu dia buka balik bengkel. Masa dalam tingkatan 5 tu lah, aku tingkatan 5 aku tolong dia lah. Tapi sebelum dia balik kampung pun, dia buka bengkel pun, dekat rumah dah ada spana, dah ada apa. Sebab abang-abang aku merempit juga dulu. Jadinya aku memandai-mandai daripada kecil lah. Aku memang minat motor daripada kecil. Sebab aku masa aku dah jan 6 tu, bapak aku buka lagi bengkel. Jadinya masa aku dah jan 6 tu, alung aku, dia tolong bapak aku kat bengkel. Alung aku dengan udah aku, dia tolong bapak aku kat bengkel. Jadinya balik sekolah rendah je aku turun pergi bengkel. Tingkatan 1 aku dah boleh overhaul motor yang markup, aku dah boleh overhaul motor SS Sport. Jadinya zaman aku sekolah menengah tu, aku pakai motor Yamaha Sport tau mula-mula. Tempat aku pakai Yamaha Sport. Aku masuk tingkatan 5 Yamaha SS. Yamaha SS. Asalnya motor sport tu motor mak aku. Habis terbarai aku kerja kan Yamaha Sport tu. Aku masukkan blok SS. Sebab Yamaha Sport tu kan, kalau korang nak tahu, dia punya tiang blok tu kan, 4 tu, 2 atas tu, dia tu sama dengan SS. Jadinya yang bawah je aku modify. Aku tebuk, aku masuk start, aku masuk blok SS. Modifikasi yang berjaya lah pada aku. Tapi nak modify blok SS masuk dekat sport tu, pada aku tak susah lah, senang je. Tapi aku dah lupa. Tapi yang aku ingat tu lah, 2 tu, tiang atas blok tu dia sama dengan SS punya blok. Maksudnya kalau kita nak ubah yang bawah. Yang bawah tu pun dia mungkin dia lebih panjang ke bawah lah. Sport ni dia pendek sikit, SS ni bawah tu dia panjang sikit, lubang dekat belah bawah sikit. Jadi aku tebuk je. Naik tingkatan 5 aku dah bawa SS.
SS ni motor bapak aku. Motor bapak aku pula aku jahanamkan. SS tu lah yang aku masukkan apa tau, aku masukkan piston RS. SS dah boleh masuk piston RS. Lepas tu aku pakai kantong cook wheel power, pakai carburetor kit bulat. Sebab masa tu rumah aku bengkel, kat rumah aku ada bengkel. Jadinya motor-motor lama tu banyak. Jadinya carburetor tu aku ambil, aku masuk kat motor SS aku. Tapi seronok lah kalau main motor masa zaman budak-budak ni. Aku dah pakai Yamaha Sport, aku dah pakai SS, aku dah pakai Motor Z, aku dah pakai RZ. Aku habis sekolah, aku mengajuk dengan bapak aku. Ni aku cerita tu seterang je lagi. Ini pengalaman aku lah. Aku mengajuk dengan bapak aku. Sebab bapak aku masa tu dia keluar duit KWSP, dia janji dengan aku dia nak beli aku motor. Lepas tu dia belikan lah, dia belikan motor LC. Motor LC dia belikan. Lepas tu keluar je motor LC. Tunggu lama, aku pergi masuk Alloy 18, pakai gantang chrome. Yelah macam mana nak cakap ayah kan, dia beli motor tu, kau modify sini, modify sana kan. Sebab tu dia dah tahu perangai aku daripada SS sampai Yamaha Sport habis semua aku badai. Jadi dia marah. Dia marah aku mengajuk. Besoknya aku datang bengkel, aku tukar balik sport rim, alloy. Aku lari, aku kerja luar. Bukan lari lah, aku kerja luar. Aku dah tak kerja dengan bapak aku lah. Aku kerja luar tu, masa tu aku minta kerja dekat bengkel lah, dekat bengkel Kota Masai, dekat Bacang. Masa tu aku pakai RZ. Aku minta kerja, dapat kerja. Jadinya aku kerja kat Bacang, bos Cina yang aku selalu beli barang dekat kedai dia tu kan. Itu tu bos aku lama lah tu. Sayang gila kat aku dulu. Boleh dikatakan aku dapat ilmu sedikit sebanyak daripada dia. Sebab Cina bengkel tu, dia ada motor sprint, dia ada motor Panther. Lepas tu dia ada adik dalam 38 macam tu lah. Tapi sampai sekarang tak kahwin-kahwin lagi. Adik dia tu power bikin motor. Jadinya aku baik dengan adik dia. Satu bengkel tu kan, dia contoh macam ada 4 orang pekerja lah, 2 orang lagi pekerja ni, dia tak suka dengan adik dia kan. Dia kira macam dengki lah dengan kita, tak suka lah. Okay, jadi aku ni taklah tak suka, tapi taklah tunjuk aku tak suka. Macam mana nak cakap, aku ni taklah tak suka, tapi aku taklah tunjuk yang aku ni tak suka. Dia macam tu. Susah betul aku nak menggambarkan. Jadinya macam apa-apa adik dia tu refer kat aku. Jadinya macam dia rapat lah dengan aku. Jadi aku korek lah rahsia dia. Macam cakap bukan baik ada makna tau, tapi macam jenis aku macam okey lah, contoh macam kau tak baik dengan dia kan, takkan aku nak ikut kau. Tak baik dengan dia juga. Jadinya macam aku ni macam meluas lah. Okey, contoh macam dia tak baik dengan kau, aku dengan kau okey je. Kalau kau dengan aku pun okey. Maksudnya dua-dua orang ni aku okey. Jadinya aku tak suka nak ada masalah sangat dengan orang macam itulah lebih kurang. Lepas tu aku balik kampung. Sebab apa tahu aku balik kampung? 2010. Tahun 2010 ke 2011 macam tu lah. Aku bergaduh tau. Aku bergaduh dekat Kota Masai. Siap bersamurai-samurai dulu, apa benda semua keluar kan. Aku bergaduh dengan budak-budak pekida lakin. Aku ingat lagi. Meriah Kota Masai malam tu. Lepas tu kira macam masalah tu family aku yang settle lah. Sebab dalam adik-beradik mak aku ada juga yang pakai baju. Dia baju macam kelakar dia sebut pakai baju. Jadinya family belah mak aku settlekan masalah aku tu kan. Jadinya aku tak nak cerita lah itu masalah apa. Itu zaman-zaman gangster. Lepas tu aku balik kampung. Masa balik kampung ni yang aku rasa macam sedih tau. Sebab apa tau? Sebab yelah, daripada aku kerja bengkel tu gaji pun taklah murah sangat. Dalam 1000 lebih lah. Dalam 1007, 1008. Zaman tu 1007, 1008 banyak Zaman now 1007, 1008 pening kepala. Jadinya bila aku bergaduh, mak aku cakap apa tau? Hari ni ibu haramkan abang pijak pasir gudang. Aku dah macam mak cakap macam itu, kita tak boleh cakap apa. Sebab doa ibu ni penting kan.
Lepas aku balik kampung kan, korang tahu aku kerja mana? Aku kerja kilang sawit. Okey, dekat kilang sawit ni lah yang aku boleh jadi welder. Sebab kat kilang sawit ni dia banyak sistem sistem piping. Aku pula masa tu kerja dekat bahagian oil room ni, dia banyak piping. Jadinya aku dah ada basic welding. Sebab aku dulu kat bengkel bapak aku memang welding kan. Jadinya aku tahu welding. Jadinya aku belajar welding kat situ lah. Jadinya kat situ aku belajar welding, aku belajar mesin lead. Jadinya dekat kilang sawit tu aku belajar semua tu lah. Lepas tu kilang tu dia tukar bos. Masa tu ada krisis ekonomi, dia tukar bos. Lepas tu aku kerja kontrak ikut abang aku, Alung aku ni dia macam kontraktor. Dia macam kontraktor, dia ambil sub. Dia ada bos dia ambil sub. Buat projek ni, buat projek tu. Jadinya aku ikut dia. Masa aku kerja dengan alung aku tu lama juga aku kerja dengan alung aku tu. Lepas tu aku tak dapat sambung kontrak tau masa aku kerja dengan alung aku tu. Masa ni aku rasa down lah. Sebab apa tau, macam nak cakap zaman-zaman masa tu aku zaman-zaman aku bercinta. Aku nak cerita ni tak tahu nak sedih ke nak ketawa. Okay, tu masa zaman tu, zaman aku bercinta. Korang bayangkan korang imagine. Okay, kita dah tahu kita tak dapat sambung kontrak, kita dah tak ada kerja, betul? Okay, lepas tu awek aku ni dia hilang macam tu je. Awek aku ni dulu dia study dekat kolej Segi. Dia nursing lah, dia ambil nursing. Dia hilang macam dengan tiba-tiba kan. Missing in action. Lepas tu aku jadi, yelah zaman-zaman cinta, kau putus cinta macam koyak gila kan. Lepas tu dengan kontrak tak dapat sambung, tahu tak ada kerja kan. Jadi macam aku macam down gila lah masa tu, memang down. Lepas tu aku, dia dah macam itu, mak aku tengok aku, dia rasa macam kesian tengok aku kan. Sebab yelah aku tak dapat sambung kontrak. Lepas tu aku tak ada kerja kan. Jadi mak aku cakap apa dengan aku, tak apalah bang, kalau abang nak kerja pergilah besi gudang. Tapi kalau nak kerja besi gudang tu kerja betul-betul lah. Aku cakap macam tu. Jadinya aku kerja besi gudang. Tapi yang sedihnya masa aku kerja, masa aku naik besi gudang ni, korang tahu mak aku bagi aku duit RM150. Korang bayangkan RM150 aku nak pergi interview kerja. Lepas tu aku pergi interview hari Rabu. Aku ingat hari Rabu 9 hari bulan ke berapa hari bulan aku lupa lah. Tapi aku ingat hari Rabu. Hari Rabu aku pergi interview kerja. Lepas tu dapat. Bila dapat, takkan aku nak balik kan. Dia cakap start kerja hari Senin. Jadinya aku ada masa Khamis, Jumaat, Sabtu. Betul. Jumaat, Sabtu tu aku ikut member aku kerja pasang cermin yang dekat bangunan tu, yang cermin tebal-tebal gila tu kan. Kau bayangkan cermin tebal-tebal gila tu angkat. Oh berat babe. Cermin tu memang berat gila. Satu hari RM50. Duit minyak, duit makan dia bagi. Okey, aku kerja 3 hari, Jumaat, Sabtu. Satu hari RM50, dapatlah 150. Okey, 150 dapatlah 300 kan. Oh 300 tu kau bayangkan aku nak cukupkan sampai sebulan. Tiap malam aku makan roti canai. Roti canai tau. Aku makan roti canai sambil menangis. Mengingatkan kisah cinta aku yang hilang. Macam kelakor. Aku nak cerita macam kelakor, tapi itulah pengalaman aku. Lepas tu aku dah kerja dekat satu company ni. Company kilang ni kan. Kilang ni, nama kilang ni Dunlop High Flag. Bila sebut Dunlop High Flag ni kan, orang akan cakap kilang tayar ke. Dia sebenarnya Dunlop High Flag ni kilang hose hidrolik. Hose hidrolik, hose macam hose brake gitu. Hose brake kan. Dia jadi yang hose macam tu lah. Aku kerja. Oh alhamdulillah lah, orang cakap Allah SWT tu mudahkan perjalanan aku lah. 3 bulan aku kerja. 3 bulan ke 2 bulan macam gitu lah. Lepas tu aku balik kampung. Dapat PM. Aku dapat PM. Cakap apa tau, Sampai hati. Dia kata dia kecoh. Tapi aku tak tahu di belakang pun. Aku tahu tak siapa yang message ni tu. Ex-girlfriend aku message ni tu. Lepas tu aku tanya dia kan, kenapa dia dulu hilang macam itu je kan. Apa salah aku kat dia. Lepas tu dia cakap nampak serius dalam hubungan ya kan. Okay,
Jadinya masa tu aku macam betul juga apa dia cakap. Yalah, kita tahulah kan diri kita kan macam mana kan. Sebab masa aku kerja welder, gaji bukannya kecil, besar juga. Jadinya macam zaman tu muda lagi. Jadinya macam tak fikir nak menyimpan tak fikir nak menyimpan apa benda semua kan. Jadinya aku terima lah alasan dia tu. Ambil keputusan dia together balik kan dia together balik kan dia kan. Lepas tu aku tak lama tau. Lepas 2-3 bulan ke 4 bulan macam tu aku tunang dengan dia. Padahal masa dia hilang tu kan, aku dapat tahu dia ada kenal dengan seorang budak dekat KL lah. Tapi tak sampai setahun dia buat perangai lah, macam-macam perangai yang aku bengang dia tinggalkan aku sebab lelaki yang sama masa dia tinggalkan aku kali pertama ni. Macam itu kat situ macam aku koyak je. Koyak. Lepas tu padahal masa tu dia dah tunang aku kan, tapi dia keluar dengan lelaki lain. Jadi macam aku sabar juga dalam masa tunang tu. Dalam masa tunang tu sebulan jugalah aku tunggu dia berubah. Dia ruang lah, orang cakap macam nak bagi ruang, mana tahu dia keliru ke apa. Last aku macam tak boleh lah, benda kita kecil kat sini tunggang langgang kan. Sebab kali pertama tu dia cakap aku tak serius. Jadinya bila aku kerja dalam iFlight ni, aku simpan duit lah. Memang aku kerja sampai pagi, macam berusaha. Jadi macam bila kita dapat tahu benda tu macam itu, kita rasa macam dihargai, macam dedok banget. Last aku cakap dengan mak aku putuskan tunang tu. Tapi aku cakap cincin tak payah ambil. Aku cakap cincin tu aku halalkan je. Jadinya aku putus tunang. Jadinya sebab tu lah sampai sekarang aku tak kahwin-kahwin. Itu satu. Selang daripada 3 tahun, aku ada kenal lagi seorang perempuan. Okey, aku kenal perempuan ni, dia dekat Facebook. Perempuan ni dia dekat Facebook. Sebab zaman aku kenal dia tu, aku main GoPro. Aku terror lah buat edit ni kan. Lepas tu aku cakap dengan dia, aku edit dengan gambar dia. Lepas tu aku bagi dia. Lepas tu dia cakap, lah cantik lah, apalah itulah inilah kan. Lepas tu aku kenal dengan dia kan. Lama juga aku kenal dengan dia tu. Dalam masa setahun tu, dia cakap apa tau? Dia cakap, saya ingatkan budak-budak motor ni semuanya jahat-jahat, tapi awak lain lah, dia kata. Aku macam, aduh, itu zaman-zaman tu kan. Kalau zaman lah ni aku kena ayat macam tu, tampung ke dia. Aduh. Jadinya masa tu dia cakap dengan aku, dia nak lebih daripada itu kan. Lepas tu aku cakap dengan dia, aku macam susah sikit lah kalau dengan perempuan. Sebab yelah, cinta pertama tu aku kenal dia tu daripada tingkatan 1 sampai dia habis diploma. Korang kira berapa tahun? 9 tahun babe. 9 tahun. Lepas tu dah susah lah nak terima suka-suka kan perempuan ni. Bapak perempuan lama dah 2 tahun, aku pun macam terbuka hati lah nak terima. Sebab 2 tahun lama babe. Kalau setakat kawan biasa kan, lama kan. Jadi aku macam terbuka hati, aku nak terima dia. Lepas tu aku pun terima nak jumpa mak bapak dia. Tapi dia macam mengelak-ngelak. Jadinya aku macam pelik lah kan. Lepas tu ada satu hari ni, dia cakap dengan aku, dia cakap dia tak boleh lagi dengan aku. Aku cakap kenapa? Bapak dia tak suka dengan orang anak Felda. Macam aku asal Mesing. Aku asal Mesing, Tenggaru 1. Aku Tenggaru 1. Bapak dia ni pegawai Felda. Jadinya mungkin bapak dia ada sejarah dengan anak-anak Felda, dengan anak-anak peroka. Jadinya dia bagi alasan tu. Lepas tu aku macam baik lah, benda tu macam mana cakap sebab hubungan ni kan, kalau tak dapat restu keluarga, baik tak payah teruskan lah. Sebab restu keluarga tu benda penting, bukannya benda tak penting. Contoh macam kau dah kahwin, keluarga tak restu, kau kahwin juga, kau rasa kau boleh hadap kehidupan kau selepas kahwin dengan mentua kau. Dia macam itu lah. Senang cerita, orang cakap mencegah lebih baik daripada merawat. Susah tu nak sebut lah. Lala aku pun terima. Lepas tu dah selang seminggu 2 minggu aku mesej dia. Aku cakap aku tak boleh lah. Sebab apa tahu? Sebab sebab masa tu aku kena tinggalkan dengan yang perempuan yang aku kenal 9 tahun tu. Aku nak pulih balik mengenal seorang wanita ni lama kan, 2-3 tahun ni. Lepas tu dia cakap dia pun sama. Aku cakap okey ni kan. Lalas dia cakap tak kisahlah apa pun jadi,
Dia tetap nak dengan aku juga. Lepas tu aku pun cakap tak apa lah, aku nak jumpa mak bapak dia lah. Aku cakap kan. Aku pergi Santai Anak Utara. Aku pergi Santai Anak Utara. Lepas tu aku balik daripada Santai Anak Utara tu, ada budak mesej aku dekat Facebook. Dia cakap, ini Nizam Nizam kawan lagi ke dengan budak tu kan? Lepas tu aku cakap, ini siapa Lepas tu dia cakap, tak, awak kawan lagi ke dengan dia? Lepas tu aku cakap, yelah, ni siapa? Kalau boyfriend dia, cakap je lah boyfriend dia. Tak payahlah nak selindung-selindung. Lepas tu dia cakap apa tahu? Dia cakap, tak, saya ni perempuan, saya ni kawan baik dia, tapi saya kesian lah dekat awak. Macam, aduh, kenapa pula dia nak kesian dengan aku Macam pelik lah kan? Macam pelik. Lepas tu aku cakap, kenapa? Terus terang je cakap, aku tak suka macam ni. Jadi buat orang tertanya-tanya kan. Jadi macam jiwa kacau. Aduh. Lepas tu last korang tahu dia bagi apa? Dia bagi aku gambar budak perempuan tu tunang dengan orang lain. Rupa-rupanya masa yang dia cakap dengan aku, mak bapak dia tak boleh terima sebab aku anak Feldan. Hari itulah yang dia tunang. Jadinya cerita pasal bab aku tak kahwin ni, itulah antara kesan-kesan dia. Orang cakap bukannya aku nak benci perempuan. Aku tak benci perempuan, tapi benda tu macam aku nak terima tu macam nak terima perempuan tu macam berat sikit lah. Melainkan kalau aku dah betul-betul kenal, boleh lah. Tu aku pakai double R. Masa tu aku dah pakai double R. Okay, cerita pasal double R pula Macam mana aku boleh pakai double R? Kenapa aku pakai double R? Aku pakai double R tu sebab apa tau? Sebab satu je, sebab double R ni ada power valve. Itu salah satu sebab dia. Aku beli double R tu dengan hasil aku jual 125Z aku. 125Z aku tu dah belanja dah. Dia dah pakai kabel set gogo, dia dah pakai engkai 3 batang, dia dah pakai papa telia. Tapi aku pergi jual semata-mata aku nak pakai double R. Jadinya orang-orang adalah segelintir orang dia cakap aku bodoh jual 125Z yang dah lawa semata-mata nak beli double R. Sebab double R yang aku sekarang ni, yang aku pakai sekarang ni, dulu tak macam sekarang ni. Memang buruk gila. Memang buruk gila. Sebab tu zaman tu kita kalau nak beli kabel set pun tak ada, nak beli apa pun tak ada. Memang tak ada. Dulu zaman aku pakai tu, dia tak ada spare part tau. Dia tak ada spare part. Kalau ada pun masa tu aku pernah tanya Stripe. Sebab masa tu aku repaint aku punya motor warna merah. Aku tanya Stripe warna merah, kau tahu berapa? 500 tu. 500 dulu. Dulu nak dapat 500 semata-mata nak beli stiker. Jadinya macam, oh my god. Jadinya aku biar je lah motor tu memburuk macam itu. Sebab zaman sekarang ni ada duit boleh kan. Tapi zaman dulu ialah dengan umur aku baru segitu, tak ada pengalaman, tak ada apa. Jadinya macam nak spend duit 500 untuk beli stiker tu macam tak mampu lah. Memang cukup tak mampu. Lepas tu cerita pasal aku tak jadi kahwin kali pertama tu kan. Aku beli kereta, aku beli IK. Aku beli IK. Lepas tu kali kedua tu aku tak jadi kahwin, tukar enjin kereta. Tapi macam mana nak cakap Alhamdulillah lah, Allah SWT ni jumpakan aku dengan berbagai lapisan orang yang menyedarkan aku. Ada satu hari tu aku jumpa Tafiz kan. Dia datang jumpa aku masa aku tengah beli ice blend. Aku memang suka ice blend daripada dulu. Okay, aku pergi tengah beli ice blend. Dia datang jumpa aku. Dia cakap, bang, boleh tak abang bukan derma, wakaf, nak wakafkan Al-Quran. Lepas tu aku tanya dia, kalau abang wakafkan Al-Quran ni, abang dapat apa? Dia cakap lah, selagi ada orang yang baca Al-Quran tu, abang akan dapat lah pahala dia kan. Lepas tu aku cakap dengan dia, walaupun abang tak solat, tapi abang dapat pahala tu. Lepas tu dia cakap dengan aku, dia cakap, bang, kita ni solat ni tiang agama bang. Dia kata, solat lah, dia cakap kan. Lepas tu aku rasa macam, lepas tu aku tanya dia soalan. Aku tanya dia, abang nak tanya pendapat kau lah kan. Macam mana abang ada kenal seorang perempuan dulu. Lepas tu gini aku cerita lah kisah cinta aku kat dia kan. Lepas tu dia cakap, okay. Lepas tu yang lagi seorang aku cerita juga. Aku cakap, lepas tu setiap kali aku kenal perempuan, aku akan perbaiki perangai aku kan. Aku cakap, tapi tetap juga orang tinggalkan aku.
Lepas tu korang tahu tak dia jawab apa? Dia cakap, bang, perbaiki hubungan dengan manusia tu bagus bang. Dia kata, alhamdulillah bagus. Tapi mungkin abang terlupa nak perbaiki hubungan dengan Allah SWT. Apa time tu macam jiwa aku telah diketuk jauh sangat tau. Macam tu jadinya start daripada tu aku macam betul lah juga kan dia cakap kan, aku dah lama sangat hanyut. Jadinya start daripada aku kenal budak tu, aku jumpa budak tu, start daripada aku jumpa budak tu, di situ aku berubah sikit-sikit kan. Tapi betul, kita ni ada masa dia kita akan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Benda tu semua orang akan merasainya. Sebab tu aku tak kisah pun macam mana perangai member aku kan. Tak kisah perangai orang sekeliling. Sebab aku faham benda tu tak selamanya orang yang baik tu dia akan jadi baik, tak selamanya orang yang jahat tu dia akan selama-lamanya jahat. Dia macam kita tu cerita pasal YouTube lah. Aku buat YouTube ni, kalau korang nak tahu 29 hari bulan ni yang genap lah setahun aku buat YouTube. Okay, bila aku buat YouTube, ada juga sesetengah yang tak faham apa aku sampaikan. Jadi dekat sini apa yang kita boleh baca, setiap manusia takkan sama dengan kita. Jadinya dalam satu video aku, kadang-kadang dalam 10 orang ada seorang tak faham, tapi kenapa yang 9 orang ni boleh faham? Jadinya tak semua orang mudah memahami orang cakap. Benda ni aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia lebih kurang macam itu. Kau bayangkan aku buat video pun kadang-kadang ada orang yang tak faham. Bayangkan masa aku tak ada YouTube, aku share something dekat Facebook dengan aku type panjang-panjang pasal Spoket. Pasal Spoket tu aku dah share dia, aku dah lupa. Tapi aku share dekat grup Kawasaki lah. Alam tu ramai komen. Macam-macam ada komen. Tapi aku tak respon lah. Sebab aku jenis aku macam komen-komen yang macam berbau macam provoke ni, aku malas sikit nak respon. Sebab aku tak nak benda tu jadi panjang. Macam dalam video-video aku, kalau ada komen-komen yang macam toxic tu, aku memang takkan balas punya. Sebab aku tak nak nanti orang lain masuk dekat dalam page orang yang komen yang pertama tu. Jadinya aku tak suka macam tu. Jadinya aku akan abaikan. Sebab orang yang tak sependapat dengan kita ni memang banyak je. Orang cakap kita tak payahlah nak berdebat pasal aku betul. Jadinya tak payah. Sebab tu aku tak balas komen-komen yang toksik-toksik je tu. Adalah yang toksik dekat aku punya YouTube, dia pun ada toksik dekat YouTuber yang lain. Senang cerita, dia adalah yang orang cakap yang toksik dekat YouTube aku kan. Lepas tu aku tengok, mamat ni pernah komen dekat aku punya YouTube kan. Dia pergi toksik dekat channel orang lain lah. Jadinya dia memang jenis toksik kot. Jadinya kita abaikan orang-orang macam tu. Sebab korang bayangkan korang tak boleh silap kat situ. Macam mana nak cakap buat YouTube ni, semua orang cakap YouTuber ni banyak duit kan, banyak gaji. Itu dia sebenarnya korang bayangkan sekarang video aku dah 138 tak silap aku, 138 139. Gaji aku dekat dalam tu total $300. $300 korang bahagi lah 138. Aku rasa jatuh dalam RM21. Ya ke RM21? Nanti kau kira Okay, jadinya macam itu lah. Purata video aku tu, satu video tu aku akan dapat RM2, RM1 lebih macam itu lah. Kadang-kadang yang paling banyak RM27 lah. $27 lah, $27 lah. $27 tu video yang Spoket. Jadinya aku buat YouTube tu memang aku ikhlas tau. Benda bukannya orang cakap macam aku semata-mata sebab duit. Benda ni pun aku macam tak sangka aku boleh lepas 1000 subscriber, aku boleh lepas 4000 jam tontonan. Jadinya macam aku cakap boleh lepas, alhamdulillah, rezeki lah kan. Sebab benda buat YouTube ni pada aku susah susah. Sebab member aku yang Gomok Risiko tu kan, dia buat YouTube dah berapa tahun, tapi sekarang aku dah motong dia punya subscriber. Tapi aku still respect dia. Dia pun ada tegur aku, Zam, kenapa kau punya video baik tau, tapi bila aku full screen, dia kata gambarnya tak penuh. Dia tak
tak baring lah kan, handsetnya tak baring. Dia tetap macam vertikal dia kan, menegak macam tu. Lepas tu dia kata, kau tak setting ratio tu. Aku cakap, video kau ada ratio juga. Jadinya kat situ dia yang ajar aku. Tahu pasal full screen tu daripada dia lah. Lepas daripada dia tegur aku tu, terus aku titik beratkan lah video pasal editing kan. Jadinya YouTube ni, benda ni aku buat ikhlas mata-mata nak cek kawan dia sebenarnya. Lepas tu cerita pasal main motor double R. Aku memang suka naik motor. Aku suka naik motor jauh-jauh. Aku suka pergi event kan. Tapi aku memang suka pergi event. Tapi aku jarang support beli baju event. Yang aku ingat aku beli 2 baju. Baju first gathering yang dekat Melaka tu, dan baju Santai Anak Utara. Selalu pergi lah, sebab Santai Anak Utara tu aku suka jalan highway utara. Highway utara tu dia macam corner-cornering kan. Jadinya aku suka lah jalan ke utara ni. Aku kenal lah dengan Ijal Big Brother. Nama-nama ni yang pernah main double R dulu lah. Ijal Big Brother, Arif Ikhwan, Boy Kawa, Jeffrey. Banyak, sangat banyak. Jadinya aku suka berjalan jauh tu semata-mata untuk jumpa kawan-kawan aku yang jauh-jauh, yang selama-lama ni kita hanya bertegur dekat Facebook. Itu aku rasa perasaan happy dapat jumpa orang yang selalu komen dekat kita punya Facebook kan. Suka perasaan tu. Jadi disebabkan itulah aku suka jalan jauh-jauh. Bukannya sebab nak nama. Kau jalan jauh-jauh ni, masuk dalam Facebook nak nama. Masuk dalam Facebook, pergi konvoy sebab nak nama. Macam tu lah. Jadinya aku kenal Ijaz Big Brother, Arif Ikhwan tu semua dekat Facebook lah. Lepas tu ada satu hari tu aku pergi motor day. Motor day last lah tu, last motor day. So lepas tu dah tak ada motor day. Game kita Ducati kan. Aku ingat lagi zaman tu motor day, game kita Ducati. Padahal 2 kati Okey, balik daripada motor day tu, besoknya aku masuk Thailand. Okey, aku masuk Thailand masa tu aku Ijal Big Brother, Boy Kawa dengan Arif Ikhwan dengan Fadli Pali. 5 biji ni. 5 biji ni yang belum kahwin cuma aku 2 orang je kot. Boy Kawa dengan aku lah belum kahwin. Arif Ikhwan dah kahwin, Ijal Big Brother dah kahwin, Fadli Pali pun dah kahwin. Arif Ikhwan dah ada anak 1, Fadli pun dah ada anak 1. Ijal Big Brother ni dia baru kahwin. Okay, jadinya zaman aku main double R tu, lepas dia orang dah kahwin, dia orang pun dah hilang. Jadinya aku slow kejap. Aku motor pun aku parking, tak jaga. Kira macam 2 tahun ni je aku baru pandang motor aku balik. Sebab masa tu aku sibuk dengan kerja tu ni kan. Kita tak boleh nak ikut orang. Kita kena ada jiwa lah main motor ni. Macam aku memang minat two stroke. Daripada dulu aku minat two stroke. Senang cerita macam mana aku tahu setting motor ni, dengan macam mana aku boleh tahu buat itu, buat ini ni kan, setting motor ni. Senang cerita dengan uji gaji yang tak jadi sampai jadi lah. Dia macam itu. Sebab tu kalau macam korang tengok video aku kan, aku kira duration ke, aku potong piston ke, aku buat itu, buat ini. Tapi pemain korang tak buat macam itu. Korang jangan salahkan dia. Sebab setiap pemain ni dia ada pengalaman dia sendiri. Pengalaman ni orang cakap menjadi kuasa kan. Dengan pengalaman yang dia ada, kalau dia buat tak jadi, dia takkan buat lagi. Jadinya korang jangan comparekan aku dengan cara dia. Sebab setiap cara orang dia tak sama. Jadinya kau tak boleh cakap cara dia salah. Sebab setiap pemain ni dia buat sesuatu tu berdasarkan pengalaman dia. Lagi satu, macam korang nak tahu sesuatu, korang jangan tanya pendapat orang. Contoh macam VForce. Okay lah VForce kan. Korang pun post kat grup, nak tanya VForce ni pakai okey tak? Dia kalau boleh benda-benda macam itu korang jangan tanya orang. Dia orang cakap ilmu ni kan, dia memerlukan pengorbanan lah. Orang cakap ilmu ni memerlukan pengorbanan. Korang jangan peduli apa orang nak cakap, orang nak fikir. Yang penting korang cuba. Tak kisahlah dia nak cakap alah motor pakai VForce pun tak laju. Tak kisahlah kan. Yang penting korang cuba. Dia
kita pengalaman tak sama. Jadinya kalau kau motor kau tak speed kau hidup, lepas tu tiba-tiba kau pakai V-Force tak hidup. Oh, sebab V-Force lah ni. Dia kata sebab V-Force lah ni top mati. Kita tak boleh nak salahkan benda tu semata-mata. Macam ni kita kena kaji lah. Orang cakap kena kaji. Sebab tu kalau kita nak bikin motor ni pada aku lah, kalau kita nak bikin motor ni, kita tak boleh pakai ingat. Okay, kau faham tak maksud aku tak boleh pakai ingat tu macam ni? Okay, contoh macam korang buka enjin. Oh benda ni dekat sini. Oh benda ni duduk kat sini. Ambil gambar park. Dia kalau boleh korang jangan macam itu lah. Sebab korang kalau nak pandai bikin motor ni, korang kena faham cara kerja dia. Okey, contoh macam starting ni kan. Okey, aku bagi imagine sikit lah. Contoh macam starting ni, kenapa gigi dekat starting tu dia ada macam gigi nenas naik ke atas kan? Dia makan gigi dia naik macam tu kan. Okey, jadinya bila kita pusing, gigi tu akan ternaik. Bila dia ternaik, dia jejak dekat gigi yang dalam pangkuk kelas. Jadinya sebab tu lah dia boleh pusing. Jadi macam itu. Setiap benda yang korang buka tu korang kaji benda tu duduk dekat mana. Okey, kenapa dia duduk dekat situ? Macam mana cara kerja dia? Okey, contoh aku bagi macam auto class. Auto class ni, dia dekat auto class ni dia ada terlalu banyak barang. Jadinya auto tu dia ada one way bearing kan. Jadinya kenapa one way bearing tu, satu dia boleh pusing belakang, satu dia tak boleh pusing ke depan. Dia one way bearing, maksudnya dia ada satu arah. Auto tu macam mana cara kerja auto tu kan. Jadi kita macam kena fikir auto tu, dekat auto tu dia ada 3 spring. Okey, dia ada 3 spring. Jadinya dalam masa motor kita RPM kita rendah, auto tu pusing, diam je dekat mangkuk tu. Tapi bila kita pulas, enjin kita naik tinggi, 3 spring tu dikembang, dia melekat dekat mangkuk, baru motor kita boleh jalan. Jadinya korang kena kaji benda-benda macam itu lah. Baru kita boleh faham. Kalau kita pakai ingat, kita tak akan pandai. Sebab tu aku kalau macam video-video aku tak suka tunjuk benda pakai ingat. Contoh macam gearbox kan, nak pasang, aku tengok ramai budak-budak dia buka enjin, gearbox ikat pakai kabel tie. Sampai bila? Aku bukan nak kecam, tapi benda tu kau kena belajar. Kau tak boleh selama-lamanya macam itu. Jadinya pasal gearbox tu pun aku dah ajar kan. Jadi macam mana kita nak pasang, kita nak kena faham sistem dia macam mana. Aku rasa itu je lah aku nak cerita. Assalamualaikum.